Halo semua, hari ini saya akan berkongsi panduan permohonan kemasukan ke tingkatan 1 untuk sekolah khusus SBP ataupun SMKA. Ini adalah panduan permohonan yang mana saya sendiri juga telah mengisinya. Jadi hari ini saya ingin berkongsi cara-cara mengisi untuk panduan bagi ibu bapa ataupun penjaga yang tertanya-tanya tentang proses-proses untuk memohon kemasukan ke tingkatan 1 khususnya di SBP ataupun SMKA. Okey, kita mulakan permohonan sekolah khusus untuk sesi tahun depan iaitu 2024 dan 2025 telah dibuka bermula pada 1 Ogos hingga 17 September 2023. Dan syarat utama dia ada 3. Yang pertama, mestilah warga negara Malaysia. Dan yang kedua, mestilah mendaftar dalam modul pengurusan murid. Dan yang ketiga, permohonan ini adalah terbuka kepada murid tahun 6 bagi sesi tahun 2023-2024, sekarang yang berada dalam tahun 6, dan berumur 12 tahun ataupun lahir pada 2 Januari 2011 sehingga 1 Januari 2012. Seterusnya, ini adalah dua peringatan yang diberikan oleh MOE, oleh Kementerian Pendidikan sebelum membuat permohonan ini. Yang pertama, dia pastikan maklumat pemohon ibu bapa ataupun penjaga telah dikemaskini pada modul pengurusan murid di pautan yang dinyatakan yaitu public.moi.gov.my. Dan yang kedua, mestilah telah membaca panduan permohonan pada menu sistem permohonan kemasukan ke sekolah khusus SPSKT. Yang inilah yang akan saya kongsikan. So, kita teruskan. Ini adalah secara umum panduan permohonan ini, yaitu yang pertama, maklumat PBD. So, untuk maklumat PBD ini adalah pentaksiran bilik darjah. Yang ini, maklumat ini perlu diperolehi daripada guru kelas murid. Okey, mohon maklumat PBD yang terkini daripada guru kelas murid. So, yang ini kena dapatkan dari guru kelas murid. Yang kedua, kemaskini maklumat di SPAT KPM jika perlu. Yang ini kena kemaskini maklumat murid, ibu bapa dan penjaga dalam modul pengurusan murid. Yang telah saya kongsikan tadi ada laman webnya tadi. Boleh kembali ke video tadi untuk tengok dia punya laman web. Dan selepas dua perkara ini telah diisi dan diperolehi, maka bolehlah mengisi permohonan. So, semasa mengisi permohonan ini, mestilah mengisi medan-medan yang wajib, tempat-tempat yang wajib diisilah. Selepas sudah mengisi semua permohonan, semak semua permohonan, perlu mencetak permohonan. Cetak borang permohonan yang telah lengkap sebagai rujukan pemohon. Okey. So, untuk mulakan permohonan ini, kita masuk ke laman web spskt1.moi.gov.my. Sebagai panduan yang ini sebenarnya ibu bapa atau penjaga boleh baca di laman web tadi sebagai panduan. Walau bagaimanapun saya kongsikan di sini jika ingin mendengar. Yang pertama adalah borang permohonan hendaklah diisi oleh pemohon. Pemohon itu adalah murid tahun 6 tadi. Dan mestilah dengan bimbingan ibu bapa ataupun penjaga ataupun guru. Dan dinyatakan juga bahawa pemohon tidak digalakkan untuk mengisi secara bersendirian. Jadi murid tidak digalakkan untuk mengisi borang tersebut secara bersendirian. Kerana
ia berkait dengan perkara kedua dan ketiga, yang mana perkara kedua dikatakan di situ, pemohon dikehendaki mengisi dan menyimak semua maklumat yang diperlukan betul dan tepat. Maka ibu bapa, penjaga ataupun guru perlu mengisi semua maklumat tersebut agar tepat. Dan yang ketiga, untuk memastikan tiada kesilapan semasa mengisi borang tersebut, kerana kesilapan mengisi borang permohonan adalah tanggungjawab pemohon sendiri dan boleh menyebabkan permohonan tidak dipertimbangkan. Okey, yang ini penting. Seterusnya, dinyatakan juga bahawa pengemaskinian boleh dilakukan sehingga tarikh tutup permohonan. Tarikh tutup permohonan tadi adalah pada 23 September 2023 dan buat masa ini penjaga ataupun ibu bapa bolehlah mengemaskini perkara-perkara yang diperlukan untuk mengisi borang permohonan ini dan bolehlah menyimak semua maklumat dengan teliti sebelum melengkapkan kesemua borang-borang dalam permohonan ini. Yang kelima, pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK ini adalah penting. PKSK ini akan dilaksanakan kepada semua murid yang memohon sebagai syarat utama kemasukan ke sekolah khusus, sekolah berasrama penuh SBP ataupun sekolah menengah kebangsaan agama SMKA. So, PKSK ini akan dilaksanakan kepada semua murid yang memohon. Untuk makluman, PKSK ini akan dilaksanakan pada 16 Oktober 2023 hingga 27 Oktober 2023. Seterusnya, apabila anda masuk ke laman web tadi spskt1moi.gov.my, pemohon dikehendaki memasukkan nombor MyKit ataupun MyKad murid dan juga nombor MyKad ataupun nombor pengenalan diri penjaga utama ataupun penjaga kedua. Dinyatakan di sini adalah penjaga utama ataupun penjaga kedua ini adalah berdasarkan maklumat dalam modul pengurusan murid. Itulah sebabnya dinyatakan tadi bahawa semua maklumat telah dikemaskini dalam modul pengurusan murid, barulah anda boleh memohon permohonan sekolah khusus ini. Ini adalah tangkap layar untuk bila anda buka laman web tersebut, kena masukkan nombor kad pemohon iaitu nombor kad pengenalan murid dan juga penjaga utama. Jika ibu atau bapa adalah penjaga utama, boleh masukkan IC tersebut. Tapi ini adalah berdasarkan daripada maklumat dalam modul pengurusan murid. Sudah masukkan nombor kad pengenalan, kedua-duanya boleh klik untuk login. Bila anda login masuk, ini adalah 4 perkara yang akan keluar untuk yang perlu dilengkapkan. Yang pertama adalah maklumat pemohon. Yang kedua, prestasi pemohon yang termasuk PBD, pentaksiran bilik darjah, PHSK dan juga psikometrik. Dan yang ketiga adalah pemilihan sekolah khusus dan juga pusat PKSK. Dan yang terakhir ini adalah perakuan. Okey, seterusnya maklumat pemohon yang telah dipaparkan adalah maklumat padanan daripada modul pengurusan murid. Yang ini yang saya telah kongsikan tadi bahawa maklumat untuk nombor IC penjaga pertama dan penjaga kedua itu adalah berdasarkan daripada modul pengurusan murid. Jika terdapat maklumat yang tidak tepat, sila kemaskini maklumat di portal SPAT KPM di pautan public.moi.gov.my. Sudah dikemaskini, seterusnya
berhubung dengan guru kelas sekolah asal untuk mendapatkan pengesahan pindaan maklumat tersebut. Dan pindaan maklumat yang telah disahkan oleh guru kelas akan dikemas kini dalam sistem permohonan secara otomatik. Jadi, penting untuk mengemas kini maklumat dalam modul pengurusan murid. Okey? Seterusnya, ketika mengisi borang permohonan tersebut untuk maklumat pemohon, iaitu bahagian pertama, perlu dinyatakan penyakit ataupun alahan pemohon ataupun murid. Perlu nyatakan apa penyakit alahan pemohon dengan memilih butiran yang berkaitan, seperti alahan alergi, asma, darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, mental, sawan ataupun epilepsi, lain-lain ataupun tiada penyakit atau alahan. Yang ini wajib diisi. Seterusnya, email. Email ini juga wajib diisi kerana ia penting untuk sebarang komunikasi mengenai permohonan ini. Oleh itu, sila masukkan alamat email pemohon, ibu, bapa atau penjaga utama yang aktif. Penting sekali yang aktif. Anda tidak lupa password, senang untuk diakses. So, email ini sangat penting. Okey, seterusnya, maklumat PBD, tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah. Yang ini perlu dilengkapkan maklumat tahap penguasaan bagi setiap mata pelajaran tahun 6 yang berkaitan seperti dalam pelaporan pentaksiran bilik darjah pertengahan sesi akademik 2023. Okay, yang ini perlu dapatkan daripada guru. Perlu dapatkan daripada guru kelas murid. Dapatkan di sana dan pastikan ia adalah pelaporan PBD pertengahan sesi akademik 2023-2024, iaitu yang terkini. Seterusnya, bahagian yang kedua iaitu prestasi pemohon, iaitu aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Yang ini tidak perlu dirisaukan kerana ia adalah automatik dengan sistem, iaitu yang pertama, maklumat kepimpinan. Maklumat kepimpinan akan dipadankan dengan sistem PAJSK, iaitu sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Dan yang kedua, kokurikulum ini juga akan dipadankan terus di borang permohonan ini. Yang ini pun sama, jadi pemohon ataupun ibu bapa atau penjaga tidak perlu risau. Dan seterusnya, pentaksiran psikometrik. Yang ini juga pelaporan pentaksiran psikometrik akan dipadankan dengan sistem e-profil kerjaya murid. Yang ini juga adalah secara automatik. Okey. Seterusnya, bahagian yang ketiga iaitu di mana kita akan memilih sekolah khusus, di mana tempat sekolah yang anda berminat untuk tingkatan 1, dan juga pusat PKSK. Ini untuk ujian PKSK nanti, di mana yang kamu selesa mau pergi ujian ini, di mana yang berdekatan dengan sekolah ataupun sebagainya. Jadi yang pertama, pilihan sekolah khusus. Untuk pilihan sekolah khusus ini, SBP mana ataupun SMK mana yang kamu minat untuk masuk. Dia sebenarnya ada 3 pilihan boleh dipilih, dan pilihan sekolah khusus yang pertama ini adalah wajib diisi. Manakala pilihan kedua dan ketiga tidak wajib. Tapi jika ingin memilih, ada pilihan
2 dan 3 sekolah yang berlainan boleh pilih. So, untuk pilihan sekolah khusus yang pertama ini wajib diisi. Dan perkara yang perlu diisi adalah seperti berikut. Jenis sekolah khusus, ini untuk jenis sekolah khusus sama ada SBP ataupun SMKA. Itu terpulang kepada pemohon. Jika ingin memilih sekolah berasrama penuh, sila pilih sekolah berasrama penuh. Dan jika ingin SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, sila pilih SMKA. Dan untuk yang berminat mengikuti Dual Language Program DLP, perlu memilih ya ataupun tidak jika berminat. Pilihan ya ataupun tidak ini akan mempengaruhi senarai nama sekolah yang akan dipaparkan. Sebab sekolah-sekolah tertentu ada yang menawarkan dan tidak menawarkan dual language program ini. Maka jika Anda berminat untuk mengikuti dual language program ini, maka hanya sekolah yang menawarkan DLP ini saja akan keluar dalam pilihan sekolah khusus Anda. Okey. Seterusnya, terpulang pada Anda pilih ya atau tidak. Biasanya akan pilih ya. Okey. Untuk SBP bagi package mata pelajaran ini berikut adalah package mata pelajaran mengikut jenis sekolah khusus. Jika di SBP terdapat 3 package mata pelajaran yang ditawarkan, yaitu Sains, Agama, dan juga Tahfiz Model Ulul Albab ataupun TMUA. Manakala untuk SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama pula hanya 2 yang ditawarkan package mata pelajaran, yaitu Agama dan TMUA. Seterusnya, pilihan sekolah khusus di mana negeri Anda pilih. Jika negeri Sabah, pilih negeri Sabah ataupun negeri lain yang Anda ingin mohon. So, pilih negeri sekolah pilihan pemohon. Seterusnya, sudah memilih negeri akan keluar senarai sekolah berdasarkan negeri. Jadi, sila pilih nama sekolah pilihan pemohon. Dan perlu diingatkan bahawa pemohon tidak boleh memilih sekolah nama sekolah yang sama sebagai pilihan kedua, ketiga dan pertama. Yang ini tidak boleh sama. Pilihan pertama perlu lain, pilihan kedua perlu lain, pilihan ketiga juga sekolah yang lain. Jika ingin mengisi hanya satu sekolah sahaja, maka pilihan 2 dan 3 tidak perlu diisi. Okey, seterusnya jarak dari rumah ke sekolah ini ada dalam borang tersebut, dia akan keluar secara automatik. Jadi perlulah pilih kurang 3 km, antara 3 km hingga 20 km, lebih 20 km. Biasanya ini akan dipilihlah. So, terpulang jarak rumah ke sekolah tersebut berapa kilometer. So, biasanya lebih daripada 20 km lah. Kecuali yang memang tinggal berdekatan dengan sekolah tersebut. Misalnya kalau di Sabah ada di sekolah SBP Sabah yang terletak di Tuaran. Jika berdekatan dengan sekolah tersebut, terpulanglah berapa kilometer. Biasanya jauh-jauh semua ni 20 km ke atas. Okey, seterusnya kita ke pilihan kedua dan pilihan ketiga sama dengan pilihan satu tadi. Pilih negeri sekolah tersebut, jenis sekolah, sekolah apa dan sebagainya. Tetapi ini adalah tidak wajib diisi, melainkan pilihan kedua dan ketiga itu adalah sekolah yang berlainan. Jika sekolah yang sama, tidak perlu isi. Seterusnya, pusat PKSK. Okey, pusat PKSK ini adalah untuk di mana tempat ujian PKSK pemohon akan pergi nanti. Okey.
Jadi perlu pilih negeri mana pusat tersebut, pusat PKSK, negeri, kemudian PPD mana, PPD tempat PKSK tersebut. Jadi yang ini kena ambil tahu. Oke. Seterusnya nama pusat PKSK. Biasanya PKSK ini akan diadakan di sekolah-sekolah lah. Mungkin di sekolah menengah, di mana ada kemudahan yang baiklah untuk ujian ini diadakan. Misalnya kalau di Sabah, negeri pilihan di Sabah, dia akan keluar PPD mana, misalnya pilih PPD Beluran, dia akan keluar sekolah mana ataupun nama tempat pusat PKSK tersebut. Jadi pilih mana yang bersesuaian lah, dekat dengan tempat tinggal atau sebagainya. Oke. Seterusnya ini adalah perkara terakhir, yaitu perakuan. Untuk perakuan cuma perlu klik pada pernyataan berkaitan dan boleh hantar. Oke. Selepas menghantar perlulah mencetak borang. Ini sebenarnya untuk rujukan pemohon sahaja. Dan pastikan sebelum menghantar perakuan ini semak dahulu untuk 3 bahagian tadi. Bahagian pemohon, maklumat-maklumat pencapaian dan pilihan sekolah, pilihan pusat PKSK dan sebagainya. Sila pastikan maklumat semua telah lengkap diisi. Jika belum yakin, Anda boleh simpan dahulu sebab permohonan ini boleh dikemas kini sehingga tarikh tutup tersebut, iaitu pada 23 September. Okay. So, selesai jika sudah hantar, sudah berpuas hati dengan maklumat dalam tersebut, bolehlah menghantar permohonan. Okay. Dan jangan lupa cetak. Ini adalah tarik-tarik penting jika ingin tahulah. So, permohonan telah dibuka pada 1 Ogos baru-baru ini, beberapa hari yang lepas, dan akan tutup, 17 September pula tutup permohonan PKSK. Dan untuk semakan pusat PKSK akan bermula pada 25 September hingga 27 Oktober. Manakala pelaksanaan ujian PKSK akan diadakan pada 16 hingga 27 Oktober. Dan simakan keputusan ini untuk kemasukan ke sekolah khas adalah pada 1 Mac 2024. Manakala mereka yang berjaya akan masuk ke tingkatan 1 di sekolah khusus pada 18 Mac 2024. Sesi pendaftaran tingkatan 1, sesi 2024-2025. Seterusnya ini adalah sedikit informasi mengenai kapasiti di sekolah khusus. Jadi cuma ada 2 untuk sekolah khusus ini, yaitu SBP dan SMKA tadi. Untuk di SBP di seluruh negara ada 70 buah sekolah, yang mana terdapat 57 buah sekolah untuk lelaki dan perempuan, manakala 6 buah untuk lelaki sahaja, 6 buah sekolah lagi untuk perempuan sahaja. Dan kapasiti sekolah ini adalah untuk tingkatan 1 sebanyak 9.350 orang. Untuk tingkatan 4, 1.200 orang. Jadi untuk tujuan ini adalah tingkatan 1, 9.350 orang. Seterusnya SMKA. Jumlah SMKA di seluruh negara ada 61 buah. Dan 55 buah adalah untuk jenis sekolah lelaki dan perempuan, 2 buah untuk lelaki sahaja, 4 buah untuk perempuan sahaja, dan kapasiti untuk tingkatan 1 9.168 dan tingkatan 4 sebanyak 2.000 orang. Itu sedikit informasi mengenai sekolah dan kapasiti. Okay, untuk jadual PKSK, jadual pelaksanaan pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus, yang ini terdapat 3 bahagian, iaitu pendaftaran, artikulasi penulisan, dan juga PKSK. Okay, terdapat
3 sesi, sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. So, mana-mana tempatlah yang terpilih nanti. Oke, seterusnya semoga berjaya. Oke, sedikit perkongsian daripada saya. Jika ada salah dan silap, mohon perbetulkan, boleh komen, dan jika informasi ini bermanfaat untuk Anda, boleh kongsikan dengan ibu bapa ataupun penjaga lain yang berminat untuk mengemukakan permohonan ini. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh kemukakan di ruang komen di bawah, dan saya akan coba untuk menjawab setakat yang saya tahu. Oke, sekian perkongsian daripada saya dan semoga berjaya. Sekian, terima kasih.